Assalamualaikum, salam hormat. Anda sedang menyaksikan Darah Muda untuk edisi 29 Mac dan hari ini kami di Darah Muda akan mengangkat premis dimensi belia digital dan ini juga selaras dengan inisiatif yang telah diumumkan oleh kerajaan saya kira awal Februari lalu menerusi My Digital yang merupakan satu agenda besar dan satu usaha dalam untuk membawa Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi berteraskan teknologi digital dan untuk menjadi salah satu perantau ataupun negara yang menggunakan teknologi ekonomi digital sebagai platform. Dan untuk bercakap mengenai digital hari ini, sudah pasti golongan ataupun individu yang lebih arif dan cukup familiar mengenai perkataan digital adalah mestilah kita akan memfokuskan kepada bagaimana pendapat mengenai anak-anak muda. Dan hari ini di Darah Muda menerusi premis dimensi belia digital kami akan kupaskan dan bersama-sama dengan saya pada waktu dan ketika ini merupakan seorang ikon belia dan Sarawak dan juga penerima anugerah Malaysian 100 Top yang CEO 2020 iaitu Ahmad Qaudri Basri. Jadi Assalamualaikum, terima kasih kerana bersama dengan kami di Darah Muda, Qaudri. Waalaikumsalam. Terima kasih juga menjemput saya. Mungkin di awal ini kan saya melihat anda merupakan seorang penerima anugerah Malaysian 100 Top yang CEO 2020. Di usia berapa anda menerima anugerah ini? Di usia 32 tahun. Agak muda ya untuk menjadi seorang CEO ini kan? Alhamdulillah. Syukur rezeki rasanya. Rezeki. Jadi saya kira muda-muda dah jadi CEO dan premis kita dan tajuk kita hari ini pun dimensi belia digital dan sebagai penerima dan juga ikon, apa yang Qaudri sendiri mengerti dengan dimensi belia digital? Okey. Assalamualaikum semua, rakyat Malaysia. Saya rasa macam terima kasih juga kepada pihak bernama TV kerana sudah menjemput saya pada hari ini untuk mengupaslah kita punya topik tentang dimensi belia digital. Lagi-lagi baru-baru ni pun Perdana Menteri kita pun orang kata launching kita punya My Digital Malaysia, yang mana sebenarnya cuba untuk pihak kerajaan sini cuba untuk membawa kita masyarakat ataupun rakyat Malaysia untuk ke arah pendigitalan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau nak bercakap tentang topik kita pada hari ini yang berkaitan tentang dimensi belia digital. So kalau nak bercakap tentang dimensi, saya boleh takrifkan jugalah mengikut pandangan saya. Okey, dimensi tu kita boleh sifatkan sebagai sebuah dunia, okey, sebuah ruang yang mana tempat untuk kita hidup. Okey, dan juga bila berkaitan dengan belia dan juga digital kat sini adalah dua komponen yang sebenarnya dua elemen yang sangat berbeza tapi disatukan di dalam satu dunia. Okey, so apa yang saya boleh ringkaskan kat sini, definisi dimensi belia digital itu sendiri mungkin ke arah era yang mana anak-anak muda ataupun generasi baru kini bersatu bersama dengan teknologi yang semakin membangun. Bercakap mengenai bersatu dengan teknologi dan itu memang sinonim dengan anak muda hari ini dan seperti Qaudri sendiri pun, Qaudri adalah seorang CEO di company yang menjalankan perniagaan konsultasi, betul? Dan sekarang ini bila kita berkata dengan belia, isu dia ialah belia-belia lepasan ijazah. Memang sekarang ni mereka cukup struggle untuk cari pekerjaan sama ada, dan sekarang ni isu dia pun juga makan gaji atau bekerja sendiri. Jadi melihat kepada lagi-lagi ditambah pula dengan pandemik COVID-19 ni kan. Jadi sebagai seorang CEO, macam mungkin ada tips yang boleh dikongsikan cara kita nak mengekalkan survival dalam ekonomi keadaan sekarang ni. Okey, Faiz, kalau bercakap tentang survive, okey. So perkataan survive tu sendiri membawa maksud kepada buat apa sahaja okey untuk hidup asalkan ianya tidak membahayakan diri sendiri, nyawa, dan juga memudaratkan diri sendiri. So dekat sini ringkas saja jawapan saya untuk soalan Faiz tu adalah buat apa sahaja untuk hidup asalkan perkara itu tidak membahayakan diri sendiri, nyawa, dan juga memudaratkan kehidupan kita di masa akan datang. Buat apa sahaja kan kita perlu menggunakan tu dengan secara kreatif juga. Ya, betul. Of course, creativity adalah satu trend pada hari ini. Kalau kita tengok macam mana kita boleh kembangkan ekonomi belia itu sendiri adalah melalui creativity, cara kita berfikir. Sebab itulah sekarang ni kita tengok ramai anak-anak muda kita, belia-belia kita ni sebenarnya mereka diangkat dengan keunikan yang datangnya daripada kreativiti dan juga bakat mereka. Jadi ini adalah sebuah yang saya boleh katakan sebagai satu peluang dan juga industri yang boleh dibangunkan kepada golongan-golongan belia kita supaya mereka tahu menggunakan kemahiran dan juga bakat mereka ke
kepada perkara-perkara yang macam bermanfaat lah, supaya mereka boleh lonjakkan ekonomi belia itu sendiri. Satu lagi kita kata hari ini dimensi belia digital tu. Dan saya lihat pun macam kita lihat daripada contohlah pekerjaan sekarang yang hasil daripada dimensi belia digital ini ialah content creator. Bagaimana content itu dicipta, tak kisahlah kita nak letak di TikTok ke Instagram ke YouTube pun, at least benda tu boleh menjadi cash flow kepada kita. Dan bila kita ke soalan seterusnya mengenai inisiatif ataupun yang seperti di awal tadi saya menegaskan My Digital ataupun rangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang dilancarkan Februari lalu, sebenarnya untuk membantu dan mengoptimumkan peluang digital wujud, tak kisahlah masyarakat itu berbeza umur ke, tak kisah, dan yang penting adalah bagaimana belia sendiri boleh ambil peluang ni. Okey, kalau bercakap tentang peluang ni, kalau dilihat dari segi senario semasa ni, okey, dan saya suka juga kalau kita boleh katakan dimensi digital ni, era digital ni sebenarnya dia merentas masyarakat, juga merentas perniagaan dan juga kerajaan itu sendiri. Okey, macam mana kuasa digital ini boleh mempengaruhi sistem yang kita dah amalkan setiap hari secara rutin. Okey, baik dalam bidang profesional ataupun tidak. Jadi digital ni dah jadi sebahagian daripada kita punya, orang kata, norma. Okey, norma kehidupan, kebiasaan kita. Macam contohnya hari-hari kita akan buka handphone, hari-hari kita akan menggunakan e-wallet, hari-hari kita akan menggunakan online shopping. Okay? So itu adalah sebahagian daripada kita punya lifestyle sekarang ni. Jadi saya rasa kalau melihat daripada lifestyle ini, saya rasa belia-belia dekat luar sana boleh ambil kesempatan, ambil peluang ini untuk menjadi lebih kreatif. Macam mana keadaan ataupun senario yang baru ini boleh digunakan untuk meningkatkan ekonomi belia itu sendiri. Yelah, hari-hari kalau isi kat Shopee tu dengan penuh barang, katakan 10 hingga 15 barang. Jadi daripada asyik dia beli bukan-bukan tu, apa kata kita berinisiatif, contoh kita ambil, kita jadi berniaga pula dalam Shopee kan, mungkin boleh jadi begitu. Dan bercakap mengenai ekonomi digital, sebenarnya dia bermula dengan satu persediaan. Jadi apa persediaan yang perlu ada, bagaimana dan apakah kemahiran yang spesifik mungkin boleh dikongsikan oleh Kodri? Macam saya sebutkan tadi, sebenarnya aset yang paling penting untuk seorang belia, anak muda tu untuk merebut peluang di era digital ni, sebenarnya mereka perlu tahu, kenali diri sendiri tu. Sebab apa? Saya rasa keunikan tu ada pada setiap anak-anak muda tu sendiri secara berlainan. Kalau kita tengok dari segi aspek-aspek kemahiran dan juga bakat. Dua perkara ni adalah perkara yang perlu ditonjolkan. Dan lagi-lagi kita dah banyak platform hari ni untuk menunjukkan kemahiran kita, nak menunjukkan bakat kita, dan gunakan platform yang dah ada ni, yang sedia ada ni, untuk manfaat diri sendiri ke arah untuk meningkatkan tahap ataupun taraf ekonomi kehidupan diri sendiri. Instead of kita macam menggunakan untuk hiburan semata-mata, why not kita gunakan juga platform yang ada tu untuk membuat sesuatu, mencipta sesuatu, ataupun kita gunakan sebagai manfaat kepada komuniti. Dan dari situ kreativiti tu akan berlaku lah. Dalam diri belia tu sendiri, mereka akan tahu macam mana nak menggunakan platform tu secara kreatif untuk meningkatkan ekonomi. Dan itulah dia kan. Dan anda juga adalah seorang penerima anugerah Malaysian Top 100 yang CEO, dan dalam beramai itu kan, berapa ramai yang betul-betul menceburkan diri dalam dunia digital ni. Dan kalau boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, dan ini adalah geng-geng usaha CEO yang memanfaatkan digital ni, jadi kepada anda di luar sana tak patut melepaskan peluang. Anda pun boleh jadi CEO, betul? Kalau nak tengokkan, kalau rata-rata sebenarnya aktiviti ekonomi sekarang ni semua menggunakan digital. Kalau kita tengok dari segi kawasan-kawasan bandar, contohnya kawasan-kawasan yang maju, kita nak membayar pun kita dah gunakan QR code sahaja. Kita gunakan kad sahaja, tanpa perlu menggunakan apa-apa cash money. So dekat situ pun, kat situ kita jelas sebenarnya dunia sedang berubah dengan pantasnya untuk ke arah
dunia digital itu sendiri. Dan saya rasa rugi kalau kita tinggalkan diri kita di tempat yang lama, sedangkan sebenarnya sistem ataupun dunia ataupun kehidupan kita sedang berubah ke arah era-era baru tu. Jadi bersiap sedialah, saya rasa. Macam lagi-lagi generasi muda, saya rasa mereka lahir-lahir saja dah tahu dah pakai handphone, tahu dah nak tekan apa pada tablet. Okay? So saya rasa macam digital tu dah part of DNA anak-anak muda sekarang. Okay? Kalau kita tengok pun bayi sekarang, kanak-kanak lahir-lahir saja mereka tahu macam mana nak menggunakan tablet tanpa perlu ada kursus ataupun kelas khas untuk mereka belajar macam mana nak menggunakan gadget. Baik. Dan dari awal tadi saya lihat Quadri sendiri mengangkat yang mengatakan memang dunia dimensi digital ni luas. Tapi persoalannya di sini ialah anak muda masih lagi meletakkan satu, saya tidak sapu rata. Saya memihak kepada satu golongan yang memikirkan aku mahu terlibat di dalam ekonomi digital. Namun permulaan itu mungkin, contohlah kalau nak buat bisnes, adakah kita patut memfokuskan ekonomi digital je, fikir kepada bisnes? Macam tu ke? Tak juga. Pada saya ekonomi digital, kalau dah bercakap tentang ekonomi, ya mungkin kita akan terus akan relatekan dengan keusahawanan ataupun bisnes lah, perniagaan. Tapi kalau kita bercakap tentang digital itu sendiri, sebenarnya digital adalah sebuah platform ataupun teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan seharian kita. Jadi bila bercakap tentang kehidupan seharian, jadi banyak perkara yang kita boleh buat dengan perkara benda ni lah, digital. Dan digital ni pula dia datang dalam beberapa komponen. Menurut Thomas Massenburg pun, seorang ahli penyelidik daripada Amerika Syarikat pun, katanya digital ni dia datang kepada 3 komponen. Yang pertama ni adalah infrastruktur. Yang datangnya infrastruktur ni macam melambangkan device, gadget, apa yang kita gunakan, tools yang kita gunakan untuk pendigitalan tu. Contohnya macam handphone kita, tablet dan sebagainya. Kemudian perniagaan. Perniagaan ni pula adalah berkaitan dengan sistem. Macam mana sistem digital ini dijalankan. How activities dalam digital economy ni bergerak. Contohnya macam kalau kita tengok macam mana ianya dipamerkan, satu-satu produk itu di dalam e-commerce dipamerkan, diuruskan, diberi harga dan dibeli. Dan seterusnya pula adalah e-dagang. E-dagang pula adalah satu komponen dalam digital marketing ni, adalah digital economy yang berkaitan tentang macam mana kita nak alihkan pula produk tu daripada produk digital, dipamerkan dalam bentuk digital untuk dijadikan kepada produk yang visible, yang kita boleh pegang. So itu adalah 3 komponen yang penting. So dalam kehidupan kita pun, macam contohnya hal-hal yang berkaitan dengan aktiviti digital pun, benda tu pun sama juga komponennya. Ada device yang akan terlibat, ada sistem yang akan terlibat, dan ada aktiviti yang akan menzahirkan sesuatu tu. Jadi kalaulah saya letakkan diri saya dan Quadri adalah saya punya, kalau boleh kita kira ikon ataupun pakar rujuk. Saya nak masuk ekonomi digital, ataupun saya nak masuk dimensi digital, kan? Saya rasa macam menurut Quadri apa perniagaan ataupun bukanlah perniagaan pun, perkara yang penting yang boleh kita buka pasaran yang lebih luas kalau kita nak pertama kali mencuburi bidang apa? So kalau nak bercakap tentang bidang ni, saya rasa terlalu luas untuk kita bincangkan pada hari ini. Tapi apa yang saya boleh highlightkan dekat sini, berdasarkan trend semasa, saya lihat adalah bidang yang terlibat ataupun melibatkan kreativiti. Kreativiti dan juga bakat. Dua bidang ni adalah antara yang saya rasa hot selling sekarang. Contohnya macam dari segi kreativiti dalam contohnya mencipta video pemasaran, ataupun mencipta sesuatu yang macam berkaitan dengan digital marketing. So itu akan melibatkan kreativiti, ataupun mencipta sesuatu produk, ianya memerlukan kreativiti juga. Kalau kita rujuk kepada konsep digital economy itu sendirilah, digital
hal-hal digital yang berkaitan dengan keusahawanan. Okay, dan yang kedua adalah dari segi bakat. Okay, bakat ni kita boleh jual sebenarnya. Okay, bukan bakat dalam menyanyi sahaja, tapi sebenarnya bakat mengacara, bakat bercakap. Okay, dan juga sebenarnya bakat lain-lain. Okey, contohnya macam saya pernah tengok ramai anak-anak muda kita menunjukkan bakat mereka dalam lukisan. Okey, di TikTok contohnya. Okey, dan daripada lukisan itu juga yang mereka jual juga sebagai satu produk. Bukan murah jugalah produk yang dijual tu. Satu lukisan tu boleh dijual dalam dengan harga RM60 ke RM200. So saya rasa ini sangat-sangat bagus. Okey, modal kita adalah kemahiran, bakat, itu sahaja. Ya, itulah dia. Kemahiran, bakat yang boleh dikatakan itulah step pertama. Tapi kalau tak ada bakat pun boleh juga cari. Bakat tu banyak, betul tak Qaudri kan? Jadi untuk bercakap mengenai lanjut, dan Qaudri sendiri pun cakap poin-poin yang menarik. Mungkin lepas ini patut kita pergi kepada go deeper tentang ikon ataupun tentang Qaudri sendiri. Jadi apapun selepas ini kita akan kembali lagi. Kita berehat dulu seketika di Darah Muda. Kita kembali selepas ini. Kembali lagi bersiaran di Darah Muda dan masih lagi setia dengan bersama saya merupakan Ahmad Qaudri Basri, seorang ikon belia Sarawak dan juga penerima anugerah Malaysia 100 Top Young CEO 2020. Baiklah, tadi di awal tadi kita bercakap mengenai bagaimana luasnya dimensi belia digital ini, dan sekarang saya kira apa kata kita tanya beliau mengenai bagaimana beliau sendiri yang pengalaman sebagai penerima anugerah Malaysia Top yang 100 Top Young CEO 2020. Apakah resepi kejayaan untuk mendapatkan anugerah seperti itu? Pertama kali saya boleh panjatkan kesyukuran lah atas usaha dan juga saya rasa doa ibu bapa, dan juga guru dan juga keluarga, rakan-rakan semua. Saya rasa kalau tanpa sokongan dan juga bantuan daripada luar, saya rasa saya tak boleh jugalah untuk kecapi apa yang saya kecapi hari ini lah. Dan nak dikatakan berjaya tu berjaya sangat tu tidak lah. Saya rasa adalah certain achievement yang saya rasa saya boleh gunakan sebagai satu simbolik semangat untuk kita bakar semangat kita supaya kita boleh berusaha lebih kuat untuk kita upgrade our level. Itu yang saya boleh katakanlah. So kalau nak bercakap tentang resipi kejayaan ataupun tips-tips apa semua tu, dia lebih kepada tentang apa yang kita mahu capai. Matlamat hidup kita adalah perkara yang sangat-sangat penting. Yang selalu kita dengar sebagai orang sebutkan sebagai big why. Apa yang kita perlu kejar. Benda itu yang akan menyebabkan kita terus kerja keras untuk kita capai apa yang kita mahukanlah dalam kehidupan kita pada hari ini. Itulah macam begitu humble penjelasannya kan. Tapi betul lah, kita macam orang kata berisi padi lebih tunduk kan. Jadi baik. Saya juga menerima soalan daripada player-player kita di Facebook. Ada yang mengatakan ada anugerah yang diterima oleh Qaudri, iaitu ikon belia Sarawak dan juga penerima anugerah Malaysian 100 Top Young CEO ni, adakah satu anugerah yang perlu dibangga-banggakan? Dan kalau pun anda dapat anugerah itu, bagaimana anda nak menyumbang balik kepada masyarakat? Faiz, dia macam mana yang Faiz katakan tadi lah. Sebenarnya anugerah ni perlu dibangga-banggakan ke tidak? Sebenarnya boleh juga kalau nak dibanggakan, sebab prestige anugerah tu sendiri dah ada dah. Cuma kalau ikut daripada perspektif saya sendiri, anugerah adalah satu tanggungjawab yang diberikan kepada kita untuk kita develop ataupun kita bantu orang lain. So disebabkan itu kita kena dapat anugerah tu. Dan anugerah itu bukan perkara yang macam memenangi anugerah itu bukan perkara yang sangat-sangat penting ataupun sangat-sangat besar yang kita perlu raikan sebenarnya, tapi lebih kepada apa yang kita nak buat selepas pengiktirafan tu. Apa yang kita nak contribute, apa yang kita nak usahakan selepas kita menangi. Contohnya macam saya menang anugerah ikon belia Sarawak tu pun pada tahun 2018, apa yang saya kena buat selepas itu. Itu yang lebih penting instead of momen kemenangan tu sendiri. Momen kemenangan tu mungkin special untuk saya sahaja, tapi bukan untuk komuniti. Jadi itu perkara yang saya rasa lihat seseorang tu bila dia menang, dia perlu fikirkan sebenarnya apa perlu dibuat seterusnya dengan reputasi dan kepercayaan yang diberikan, pengiktirafan yang diberikan. Terus menjadikan perniagaan konsentrasi itu adalah satu bentuk
Kodri sendiri berbakti kepada masyarakat. Betul. Dan disebabkan itulah saya gunakan jugalah bakat dan juga kemahiran saya dalam bidang usahawan ni untuk kita contribute. Contohnya daripada tahun lepas kita banyak bangunkan latihan-latihan. Latihan-latihan yang berkaitan tentang macam mana usahawan belia kita boleh bentuk. Contohnya macam program yang saya pernah bangunkan seperti Young Entrepreneur Setup 2020, which is kita banyak lahirkan usahawan belia untuk mereka involve dalam digital marketing, digital economy. Ini adalah antara program yang saya boleh saya highlight lah dan boleh banggakan jugalah kerana saya rasa melalui program ni kita dah lahirkan ramai sangat usahawan belia, usahawan muda untuk terlibat dalam digital economy. Itu dah kata daripada seorang CEO. Baik Kodri, di usia Kodri sekarang sudah bergelar sebagai CEO, dan saya pasti di luar sana juga masih lagi yang tengah struggle, masih dengan nak mencari pekerjaan, ada juga yang tengah tak selesa lagi dengan kerja makan gaji. Dan sebagai Kodri, mungkin tentunya cabaran untuk berada di tahap seorang CEO tu bukanlah senang. Jadi boleh kongsikan kepada kita juga, boleh pengalaman Kodri sendiri ketika baru bermula, dan contoh apa kesukaran yang dihadapi tu, dan kalau Kodri sendiri nak atasi tu bagaimana pula? Okey, kalau kita nak bercakap tentang cabaran, dalam membina sesuatu perkara, orang kata nak membina sebuah negara ataupun nak membina sebuah rumah pun kita akan ada cabaran-cabarannya. Apatah lagi kita nak membina career, membina kehidupan, membina masa depan. Of course, kita akan lalui banyak sangat cabaran, baik dari segi cabaran masa, tenaga dan juga cabaran kos contohnya. Tapi perkara-perkara ini adalah perkara yang normal. Setiap orang, setiap insan akan lalui perkara-perkara ni, cabaran-cabarannya. Cuma seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni tadi, apa matlamat kita, apa yang kita nak capai sebenarnya dalam hidup, itu yang lebih penting lah. Dan juga kena tahu apa value kita. So kalau tahu nilai kita, apa yang kita nak capai, apa value kita kepada masyarakat dan negara, kita tahu untuk hargai diri kita, dan kita akan capai matlamat kita tu. Bila value dan matlamat itu seiring dan kita faham tentang diri kita lebih dalam, itu yang kita nak capai lah. So sebenarnya dalam program-program latihan kita pun kita banyak menitik beratkan ataupun mengajar anak-anak muda. Bukan anak muda sahaja yang sebenarnya kita train, orang-orang dewasa, orang-orang veteran pun kita banyak macam bantu juga dari segi sudut psikologi dan juga motivasi untuk mereka tahu tentang value dan juga matlamat hidup, supaya mereka tahu apa yang mereka perlu kejar untuk capai cita-cita mereka. Begitu. Baik. Nak berjaya pun kita juga sebenarnya memerlukan bimbingan dan juga rakan strategik, dan saya pasti Kodri sendiri ada beberapa bimbingan dan rakan strategik itu. Kalau boleh kongsikan? Bimbingan dan macam saya sebutkan tadi lah, sebenarnya macam sokongan strategik ataupun bimbingan tu, of course kita sebagai manusia ni kita tak lahir sempurna tau. Tahu lahir-lahir saja semua pandai, semua benda tu impossible lah. Of course kita perlu dapatkan ilmu dan juga latihan tu secara konsisten. Contohnya kalau kita merujuk kepada digital economy itu sendiri, kalau kita nak terapkan kemahiran ini ataupun awareness ini kepada masyarakat ataupun golongan belia pada hari ini, kita perlu datangkan dengan dua perkara yang penting, iaitu ilmu dan juga latihan. Mereka perlu dipersiapkan dalam dengan ilmu dan juga latihan. Dia tak boleh terus praktikal. Dia tak boleh juga kalau ilmu sahaja. Dia kena datang package. Datang dengan ilmu dan juga kemahiran. Kedua-duanya seiring. Perlu ada supaya mereka boleh jadi satu generasi yang akan orang kata mengetuai ataupun yang akan mentadbir dimensi belia digital itu sendiri. Baik, itulah saja. Kodri, sebenarnya saya bukan nak memotong Kodri perbincangan. Kita faham yang hemat Kodri nak bercakap tu memang sangat menarik, tapi apakan daya masa tidak membenarkan kita untuk berat lebih lama. Jadi saya nak ucapkan terima kasih Kodri kerana bersama dengan kita di Darah Muda, dan saya kira dimensi belia itu memang luas, dan saya nak ucapkan terima kasih. Dan kepada anda di luar sana, rebutlah peluang ini. Kerana kita berada di dunia digital, inilah idea IR 4.0, rugi kalau tidak ambil peluang. Itu saja daripada saya, Faizari dari Darah Muda. Assalamualaikum. Salam hormat.